Oh, terbaik ya. Okey, alhamdulillah ramai orang baru malam ni. Okey, terbaik, terbaik. Tahniah. Okey. Jadi first pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada our mentor Institute of Data City atas program pada malam ini. Dan yang keduanya tahniah. Tahniah kepada semua yang datang pada malam ini kerana anda telah buat satu decision yang hebat, yang penting, okey, untuk melindungi anak-anak anda, melindungi keluarga anda daripada jangkitan COVID-19 ya. Yang hari ini terlalu teruklah, okey. Sampai dah belah-belah ribu di Selangor dan KL pun dah pecah sampai 7,000, 5,000, okey. Jadi malam ini kita menjemput seorang speaker yang begitu hebat, okey. Encik Abdul Rahman daripada Semenyih, Selangor. Okey. Beliau punya knowledge, punya pengalaman, punya kepakaran dalam sistem rawatan udara adalah yang paling hebatlah dalam tim kami. Dan boleh kata sampai bulan lepas beliau telah berjaya close sampai 10 biji ATS Sky ya, satu bulan. Okey. Jadi saya cadangkan malam ini siapa-siapa yang ada masalah asma, masalah eczema, masalah kerak batuk, anda tinggal di kawasan-kawasan yang industri, kawasan-kawasan yang udara kotor, anda tinggal di Selangor, di Kuala Lumpur, anda punya jiran-jiran anda memang ada masalah COVID, yang kena COVID, tolong ambil perhatian dan catat isi-isi penting supaya anda faham apa yang sistem rawatan udara atmosphere sky boleh bantu anda. Okey? Kerana di luar sana banyak brand-brand yang kita kadang-kadang keliru mana satu air filter yang kita nak pilih. Okey. So, tanpa membuang masa, suruh saya jemput Encik Rahman, Platinum Abdul Rahman. Minta semua orang bagi fire. Biar kita lebih rasa terbakar lagi nak share malam ini, insya-Allah. Bagi fire, api. Supaya kita jemput orang hebat, sunat energi dulu. Biar beliau rasa lebih semangat, beliau akan share dengan lebih hebat, lebih powerful. Okey, terbaik. So, tanpa membuang masa, saya menjemput Ruby Encik Abdul Rahman untuk menyampaikan presentation beliau. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih banyak kepada mentor hebat saya. Semua ilmu yang saya dapat pada malam ni sebenarnya saya dapat dari beliau. Right? Jadi banyak-banyak terima kasih kepada beliau atas ucapan sangka baik beliau pada saya. Pada mereka siapa yang join malam ni, boleh tak anda komen satu kalau anda dengar suara saya dengan clear? Boleh tak komen satu? Okey, kalau sesi kita malam ni untuk anda. Anda kena ingat dulu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Sesi kita malam ni untuk anda. Kalau anda ada apa-apa yang anda tak faham, anda tanya terus. Okey. Saya pun tidak teragak-agaklah untuk nak berhenti dan jawab soalan anda. Okey. Right? So mana yang nak berhasrat nak berkongsi, mungkin anda bertanya untuk nak faham supaya anda boleh kongsi pada orang lain. Cuma saya nak bagi tahu ni apa yang saya nak kongsi pada malam ni, insya-Allah yang sangat-sangat mudah untuk anda faham. Okay? Dan insya-Allah yang sangat-sangat yang terbaiklah dalam dunia ni, right? So saya share screen sekejap. Okay? Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kita punya Executive Diamond, Dr. Siti dan juga Dr. Firhat kerana beri peluang kepada saya untuk kongsi pada malam ni. Right? Okay. So, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, yang pertamanya, saya nak bagi tahu kan, kenapa kita kena concern pasal perawat udara ni, dan betapa dahsyatnya lah perawat udara ni, apa main peranan lah, ataupun betapa hebatnya lah kan perawat udara ATS Sky ni dalam pasaran kita sekarang. Okay. Sebelum tu, anda perasan tak, anda pernah tak tengok satu bangunan ni? Okay. Yang ni bangunannya bangunan apa ni? Ini adalah satu menara, okay, yang dekat dalam 100 meter lah panjang dia, tinggi dia.
right? Yang terletak di mana? Di China, negara China. Jadi bayangkan negara China buat apa? Menara kan. Selalu menara orang buat cantik, dia buat menara ada lubang lah ke tengah. Okay. Kan. So menara apa dia buat ni? Sebenarnya ini adalah bangunan kan, ataupun bangunan yang terbesar dalam dunia, ataupun perawat udara yang terbesar dalam dunia. Right? So di bawah tu dia ada sediakan penapis-penapis kan. Okay, yang di bawah bahagian bawah. Maksudnya dia sedut udara daripada atas dan dia tapis di bawah bahagian bawah. Okay? Sangat-sangatlah concern tentang perawat udara ni sampai bina menara. Okay? Sebab apa? Sebab nanti kita akan belajar kenapa sebab ni. Sebab apa? Sebab impact dia sangat-sangat besar kerana dia boleh menyebabkan nyawa lah kan. Boleh ada kaitan dengan nyawa. So kalau mana-mana yang anda boleh ada peluang nanti pergi ke China, anda boleh pergilah melawat. Okay? Okay? Negara yang sangat-sangat besar membina menara. Okay? Maksudnya ini satu benda yang kena concern kan. Okay? Tindakan-tindakan daripada negara-negara besar ni you kena concern. Okay? Maksudnya dia ada something lah, kajian in depth. Okay? So hari ini saya nak bagi tahu 3 sebab kenapa anda patut pilih atmosphere scan. Okay? Yang pertamanya adalah kerana kita ada pihak ketiga, pengesahan pihak ketiga. Macam mana? Contoh mudahnya macam mana? Okay? Kalau anda tengok sini, contoh ni logo Sirim. Okay? Semua orang tahu logo Sirim. Saya nak tanya, kalau ada logo Sirim tu, adakah anda rasa lebih selamat? Jika barang tu ada logo Sirim. Okay? Cuba jawab kat komen, ya atau tidak. Kalau satu barang tu ada logo Sirim, you rasa lebih selamat tak? Okay? Ya, betul. Ya. Okay? Okay. So, kalau anda rasa lebih selamat, kenapa? Kenapa? Right? Ini cara mudah untuk anda bertanya. Anda boleh tanya diri anda sendiri, anda tanya orang lain. Kalau ya, kenapa? Kenapa? Right? So, kerana apa? Kerana kita manusia lah, kita perlukan, kita banyak concession ataupun kita perlukan konsensus daripada orang lain untuk kita lebih yakin tentang apa keputusan yang kita nak buat. Okay? Sebab apa? Sebab mungkin kadang-kadang kita dalam kita pernah buat kesilapan lah sebelum kita buat keputusan. Jadi apa yang saya nak bagi tahu anda hari ini, keputusan yang anda buat adalah satu konsensus daripada pihak yang lain juga. Right? Dan dalam atmosphere scan ni kita ada pengesahan daripada KKM. KKM. Okay? Dan ada review yang detail KKM. Okay? So kalau anda tengok sini, dia ada recommendation untuk pesakit yang ada severe allergy dengan asma. Okay? Kalau anda ada concern satu, KKM dah approve kan sesuai untuk orang yang dapatkan atmosphere scan. Okay? Jadi kalau saya buka ini PDF dia. Okay? Kita punya KKM review ni, anda akan tengok dekat sini Anda tengok di sini siapa yang memberi arahan lah untuk nak buatkan review ni. So saya dah highlight siap. Okay, siapa? Director General waktu tu lah. Okay, Director General. Okay. Director General ni kan kelayakan dia ataupun dia nak dapat jawatan Director General ni dia bukan senang-senang. Okay. Orang tu memang kena ada kepakaran, pengalaman baru dia boleh lantik. Bukannya lantik macam undian parti dan sebagainya kan. Okay. Jadi orang yang mengesah ni orang yang very very strong lah dalam Ministry of Health ataupun dalam Kementerian Kesihatan. Okay. Jadi kajian paper ni untuk apa? Untuk keselamatan dan keberkesanan dia. Jadi kalau kita tengok sini ini ada detail, nanti anda boleh dapatkan pada orang yang ajak anda pada malam ni. Okay. Saya nak katanya ada pihak ketiga. Okay. Dalam sama bukan sekadar dikata-katakan, digunakan. Itu yang paling penting. Kan? Tak mau kata digunakan. Right? So ni dia ada ni hospital Sungai Buloh kan. Di mana ni? Hospital Tunku Ampuan Rahimah. Siapa yang pernah sampai hospital ni? Bolehlah kata saya je tu. Okay? Pun ada 10 unit. Ada orang nak enter waiting room kan? Tolong admit kan semua. Okay. So begitu juga ni di mana ni? Di pusat swab test pun ada juga. Pusat swab test pun ada kan. So kenapa lah mereka letak kat situ? Sebab apa? Sebab terbuktilah yang terbaik kan. Ini yang keduanya, badan yang kedua iaitu Allergy UK. Siapa yang bantu kita untuk nak sahkan nak buat keputusan ni kan adalah dua. Satunya KKM tadi, yang kedua ialah Allergy UK. So kalau you tengok dekat Allergy UK ni, dia ada buat perbandingan dengan brand-brand yang lain. Kan? Jadi kat luar sana orang boleh claim macam-macam. Baru ni saya jumpa rupanya ada istilah panggil H11, H13 kan. Macam-macam istilah kan, grade yang orang bagi kan.
siapa yang boleh proofkan it works? Siapa yang boleh proofkan? Alright. So, kita Atmosphere Sky, kita ada LNG UK yang boleh proofkan. So, sekarang ni saya buka kejap kan, LNG UK. Ini tanya, siapa LNG UK ni dah ada dekat banyak negara dah. Tak silap saya dalam 50 negara yang ada. Right? So, saya suka LNG UK ni sebab apa? Sebab saya ni ahli perniagaan, saya suka untuk baca tentang financial statement. Financial statement ataupun data kewangan lah. Jadi LNG UK ni dia memang ada penyata kewangan sendiri, kita boleh tengok A sampai Z apa yang dibelanjakan dan sebagainya. LNG UK ni dia bukan negara, kan, dia sponsor oleh negara, dia satu badan yang mana dia buat crowdfunding lah kan, untuk buatkan LNG ni. Concern asalnya sepatutnya dia nak bantu rakyat orang yang di United Kingdom lah, di UK. Untuk concern pasal LNG, dan protect lah diri orang dengan daripada penyakit alergi. Dia punya visi apa? Menarik tau, visi dia. Dia punya visi apa? Tak ada orang yang meninggal disebabkan alergi. Tak ada orang meninggal disebabkan alergi. Right? So ini saya nak tunjuk siapa Health Advisory Board dia. Kalau kita tengok sini Health Advisory Board ni siapa dia? Kalau saya zoom in sikit. Siapa yang tahu Ni semua profesor, doktor. Jadi ni saya nak share tips sikit. Kalau anda nak tengok review tentang apa-apa produk lah dekat luar. You tengok dulu siapa yang keluarkan that article. Kerana itu top 5 air purifier. Dia sebut nama brand X sebagainya. Siapa yang menulis artikel tu? Yang di sini semuanya memang doktor dan pakar-pakar. Ini dia punya advisory report ni. Sekarang ni kita tengok kita tengok siapa pula mereka kerjasama. Ini pun penting. Siapa yang mereka kerjasama. So, yang ni badan-badan yang besar lah yang mereka kerjasama. Yang mungkin yang anda mungkin kenal lah ni kan, FSA, Food Standard Agency, memang terkenal lah dengan allergic ni. Cuma untuk makanan lah. So yang ni badan-badan besar, mereka juga kerjasama untuk bantu. Apa yang special allergic UK ni, dia bukan sekadar badan untuk buat kempen bagi kesedaran pada orang lain. Mereka ada syarikat yang tersendiri, syarikat untuk mengkaji produk-produk yang berkaitan dengan alergi. Ini yang istimewa. Dan syarikat tu dia dah lancarkan sejak 1991. Saya tak ada lagi, dia dah lancarkan dah. So apa produk yang dikaji? Inilah dia produk yang dikaji. Sangat-sangat banyak kan? Bantal. Maksudnya apa-apalah berkaitan dengan alergi, mereka buat kajian. Right? So kalau anda tengok sini, kalau kita filter produk so ni produk-produk yang ada. So semuanya total dia 182 produk. So anda nak tahu pasal air purifier kan, penapis udara yang anda nak tahu, nampak tinggal 32 produk. So kalau anda tekan apply filter, fine. Ada Daikin, ada Koei, Hitachi kan, nampak ada 3 lagi. So tekan 3. Ada 3 lagi page lah yang brand-brand yang lain. So ini brand yang berdaftar di bawah LNG UK. Brand yang berdaftar. At least you ada someone yang consent. You punya claim. You punya claim. Right? So you selamat sikit lah. Tapi kita bukan sekadar nak ada tahu dia dah berdaftar. Right? Kita nak tahu apa yang dia berkesan untuk ditapis. So apa bahan yang dia berjaya lah bertapis. So contoh ni semua bahan-bahan yang ada di udara. Right? Contoh apa yang you paling concern? Cuba komen. Apa yang you paling concern antara semua ni? Bakteria, cat allergen, cockroach, habuk, formaldehyde, mold, virus. Mana yang you paling concern? Contoh. Yang sekarang ni lah kan, virus lah. Bos saya nak cakap. Kan? Yang paling kita concern sekarang ni virus lah. Right? Sebab apa? Sebab sangat halus, tak nampak, sakit dan sekarang ni boleh bawa kepada kematian. Right? Ada orang yang tak ada penyakit apa-apa pun mati, meninggal disebabkan virus ni. Nampak once kita tekan virus, kita tekan saja virus, nampak? Tinggal 3 je meninggal. Tinggal 3 je meninggal. Right? Maksudnya 3 produk sahaja yang dibuktikan oleh LNG UK, right, untuk yang betul-betul boleh tapis virus. So kalau kita tekanlah, kalau orang tanya yang concern yang mana, saya concern semualah. Boleh. Dan takkan concern habuk je, concern semua sekali lah kan, sebab semua ni boleh beri kesan pada kesihatan kita, betul. Jadi saya tekan je semua ni. VOC tu kan, right, habuk-habuk, asap-asap tu daripada smoke ni boleh bawa VOC juga.
And then sesuai untuk orang yang asma dengan eczema. Sesuai untuk orang asma dengan eczema. Maksudnya orang yang memang kritikal. Kalau jadi je apa-apa kat udara kita ni, automatic dia akan terkesan. Right? So kita tekan apply filter. Dua saja produk yang ada. Okay? Yang ni yang mini, yang kita punya mini. Yang ni kita punya yang besar. Okay? Kita tengok. Okay? Atmosphere sky sahaja yang ada. Okay? So kita tengok bahan apa yang dia boleh tapis. Kita ke bawah sikit nampak ini semua bahan-bahan yang ditapis. Sangat-sangat panjang. Sangat-sangatlah panjang. Okay? Kita tengok lagi bakteria. Okay? Ni virus. Mycobacterium ni apa? Tuberculosis, TB, penyakit TB pun boleh tapis juga. Kan? Alright. So at least kita tahu ada satu badan, kita rasa lebih selamat. Dia dah consent kan? Dia dah tunjukkan bukti. Memang benda ni boleh tapis. Nampak So tu the first thing, pengesahan pihak ketiga. Right? Kalau anda dapat tahu malam ni tentang ni, saya nak katakan anda dah boleh tenang, anda dah boleh relax sikit. Okay, dalam anda nak buat pilihan terhadap parau udara. Sebab apa? Sebab kita ada pihak yang lain yang mengesahkan. Right? So yang ni dalam senarai tadi ada coronavirus. So saya tengok senarai. Kalau anda cakap ni Cik Rahman letak je. Okay. So saya tengok sini dapat So mana? This one coronavirus. Cuma yang ni untuk SARS lah. Coronavirus jenis SARS ni. Okay. The same size lah sebenarnya. The same size. Okay, influenza. Saya kena kenalan saya lah. Dia duduk tingkat 15. Okay, duduk kat masa maju tingkat 15. Right? Dia duduk seorang di rumah tu. Kan? Tapi dia kena influenza. Kita ingatlah duduk tingkat atas tak kena virus boleh. Kan? Virus bukan macam tu tuan-tuan. Virus bukan nyamuk je lah tingkat atas dia tak naik. Kan? Virus bukan macam tu. Okay? Dia boleh attach, dia boleh terkena dekat mana-mana bahagian kat dalam diri kita. Alright. So ini demo tadi lah. Yang kedua ialah kita ada ultra filter. Okay, ultra filter. Ini yang kedua yang anda kena concern. Yang pertama tadi ada tak pihak kan? Dia kalau ada orang lain beritahu kita bla 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 bla, tanya dia. Siapa yang boleh sahkan apa you cakap ni? Kalau tak ada, cik, okay? Saya akan musnahkan. Okay? Yang kedua ialah ultra filter. Okay? So, apa filter yang anda kena tahu tentang parau udara ni? Yang pertamanya kita kena tahu HEPA filter. HEPA filter tu apa? HEPA tu adalah High Efficiency Particulate Arrester. Iaitu apa? Iaitu apa-apa penuras yang boleh menapis 99.97% partikel yang saiz 0.3 mikron. Itu panggil HEPA. Okay? Apa-apa penuras yang boleh tapis partikel 99.97% dengan saiz 0.3 mikron. Itu panggil HEPA. Right? HEPA filter. Right? So kita punya HEPA filter atmosphere sky kan, saiz dia apa? 0.0024 mikron. Maksudnya saiz yang dia boleh tapis sangat-sangat halus. Right? So yang ni saiz-saiz partikel yang ada. Dalam udara kita ada banyak saiz partikel. Dulu kita yang tahu apa yang kita nampak. Kita nampak asap, kita kata ni pencemaran udara. Sekarang no. Kan? Sekarang no. Kita nampak apa? Kita nampak dekat mana-mana pun kita mungkin boleh terdedah dengan satu virus dan sebagainya. Okay. So yang paling halus sekali adalah virus lah 0.005 mikron. Right? So yang ni ibaratlah saiz dia. Kalau rambut kita ni 50 mikron lebih kurang. So kalau PM 2.5 ni nampak sangat-sangat halus, yang warna merah kecil. Okay? So kalau COVID-19 punya virus atau coronavirus, berapa saiz dia? 0.1 mikron. Anda mungkin tanya saya, kenapa nak tahu mikron-mikron ni? Kan? Lepas ni saya cerita, ada kaitan dia. Ada kaitan ni, anda kena tahu sama mikron. Right? So ini kita punya 0.0024 mikron. Right? So macam mana ibarat dia? Ibarat dia macam ni lah. Kalau anda ada jaring kan? Kalau jaring anda tu besar, virus-virus tu boleh terlepas. Itulah ibarat dalam mikron ni ataupun saiz kehalusan saiz HEPA filter. Kalau 0.024 mikron, maksudnya dia tak boleh nak lepas itu. Tak ada soalan. Ada syarikat lain yang menyatakan mereka dapat pengesahan SIRIM. Kita bukan nak tahu pasal SIRIM. Siapa nama Puan Hasni. Kita nak tahu ada tak LG UK ataupun KKM yang mengesahkan. Bukan kaitan dengan SIRIM.
Saya sirim tadi saya nak bagi analogi untuk you faham, you rasa lega sikit. Okay. So tanya, ada tak allergy UKI? Ada tak pihak yang lain yang mengesahkan apa you cakap? Right? So balik pada ni balik, HEPA filter. HEPA filter ibarat macam jaring. Okay? Jadi kita lagi halus HEPA filter tu, the better they are. The better they are. Nombor 2 je adalah kita ada carbon filter. Carbon filter kita pun sangat-sangat luas. Ya, sirim safety untuk elektronik. Betul. Okay? Sangat-sangat luas, 17 square feet. Okay? Mana kita dapat data tu? Kita dapat daripada sama juga di BKKM yang mengatakan saiz kita 226 padang bola ataupun 1.6 juta square meter. Jadi anda bayangkan pejam mata kejap anda tengok padang bola. Anda tengok padang bola. Kan? 226 padang bola. Itulah saiz carbon filter, permukaan carbon filter. Sangat-sangatlah luas. Dan sangat-sangatlah luas dan sangat-sangatlah hebat. Okay? Bayangkan betapa besarnya saiz tu dia kompreskan dalam satu filter. Right? So kita punya ni kita panggil dia panggil apa? Dia panggil ni carbon filter kita lah. Kan? Kita panggil activated carbon. Siapa? Maksudnya dia yang partikel-partikel macam formaldehyde tadi. HEPA filter kelemahan dia tak boleh nak tapis gas-gas yang beracun dengan bau-bau lah. So yang boleh tapis bau-bau ni adalah ni carbon filter. So dia apa yang dia akan buat? Dia akan lekatkan bau-bau dekat dalam karbon ni. Dia macam kalau kita sakit perut kita makan apa, doktor bagi kita ubat warna hitam. Kalau kita makan apa jadi? Dia akan serap semua kotor-kotoran dalam karbon tu. Okey, itu kita panggil arak lah kan. Sama juga fungsi dia. So dia akan serap. Right? And then next lah kita punya pre-filter. Pre-filter kita ni sangat ringan dan tahan dan halus lah. Sebab apa? Sebab HEPA filter ni, perak udara ni kita akan on lama lah kan. Jadi ni pre-filter ni kena kuat dengan kena tahan haba kan. Jadi memang dia design khas. Dia guna apa? Dia guna nano composite teknologi material. Okay? Yang sebenarnya digunakan oleh banyaklah industri dalam dunia ni. Okay? Bahan yang kita gunakan. Jadi hebat ke? Sangat-sangat hebat lah. Okay. Yang tu yang nombor 2. Nombor 3 adalah dia ada satu-satunya ada senarai kuman virus yang boleh tapis. Ni pun kita kena tanya balik. You ada tak senarai bahan yang you boleh tapis? Sekarang ni saya check balik. Saya check. Betul. Yang ni kita punya apa? Kita punya brochure. Kita punya brochure. Okay. So dalam brochure kita, okay, sesuatu you kena tahu kan, company yang kita panggil tersenarai dalam bursa saham. Jadi apa yang diorang claim lah dalam bahan-bahan pemasaran ni, kalau salah diorang boleh kena saman lah kan. Tapi nampak Amway ni begitu confident dia senaraikan sangat-sangat banyak bahan-bahan dia. Nampak? Okay. Kalau contoh anda seorang saintis itu kan, yang anda tahu pasal pollen, anda boleh kongsikan dengan saya. Apa jenis pollen ni? Boleh kan? Sangat-sangatlah panjang. Okay. Maksudnya kita nak ceritanya kita ada senarai bahan yang betul-betul terbukti boleh tapis. Okay. Satu-satunya yang contoh kita concern HFMD kan. Okay. Ada sekolah yang tutup dan ada yang bawa pada kematian sebabkan virus ni. Right. Yang ni saya tunjuk video sikit lah kan. Keberkesanan ni. So dia boleh clearkan udara dalam ni dalam masa 20 saat je. Jadi dia on. Cuma saya nak cepatkan sikit lah malam ni. Dia on, and then okay, nampak dah clear dah. Okay, sebenarnya kalau ikut kiraannya kita boleh bersihkan kawasan rumah kita 465 square feet kalau yang pakai yang besar ni lah selama 15.5 minit saja. 15 minit je. You letak rumah 15 minit, clear, dah bersih. Right? So ni yang saya cakap tadi. HFMD tu nama penyakit kan. Penyakit yang datang daripada virus. So apa nama virus? Nama virus lah ni. Coxsackie virus. Okay. Pun juga boleh tapis juga kan. And then coronavirus lah tadi. Okay. Kalau demam campak tu apa? Demam campak tu penyakit daripada virus apa? Nama virusnya adalah measles virus. Measles virus kan. Pun juga boleh tapis. Okay. Jadi kalau anda nak dapatkan perak udara, anda rasa lebih selamat tak kalau ada senarai bahan yang ditapis? Anda rasa lebih yakin tak kalau satu produk tu ada senarai bahan yang boleh, tapi anda akan rasa lebih yakin kan. Okay, saya pun akan lebih yakin. Sebab apa? Sebab kita ada bukti lah, ada bukti kan.
So kenapa sampai tahap negara China ni bina menara? Kenapa? Kan? Kenapa? Kerana masalah ni memang masalah yang besar. Okay? Dan akan jadi lagi besar. Ini data di Ahmad unmute. Rahman unmute. tak dengar Hello, boleh dengar suara Boleh dengar? Dah boleh. Kalau saya komen satu. Okey dah. Sebab ada orang call tadi, dia nak beli barang. Boleh. Saya minta maaf lah boleh. Kan? Lupa nak bagi tahu dia saya ATS kan malam ni. Macam mana buat? Okay, tak apa, insyaAllah dia call 2 kali lah. Kalau dia call 3 kali tu maksudnya dia memang nak beli tu. Kan? Okay, so ni data daripada kajian daripada WHO. Hello. Okay, anda boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Okay, terima kasih. Seri, okay? Okay, terima kasih. Okay. Okay, saya nak terus ke saya nak closekan dia dulu? Kan, saya terus. Okay. So, yang pertama ialah data WHO. Data WHO main 10 ke 40%. Okay, yang seterusnya datanya apa? Adalah 15 ke 30% kanak-kanak boleh terkena eczema. Okay, penyakit yang kulit macam ni. Kan? Okay, kanak-kanak. Ni dia panggil lifetime prevalence, maksudnya dalam tempoh hayat masa dia lah. Right? Dan insiden ni, okay, ada kemungkinan akan naik 2 ke 3 kali ganda. Disebabkan apa? Disebabkan industrial punya country. Sebabkan perkembangan industri lah dalam sesuatu negara. Right? Di satu negara. Jadi nak tak nak lah, satu masa kita akan terpaksa menghadap benda ni. Anda jumpa orang tu ada eczema, jumpa orang tu ada asma. Bukan saya nak doakan, tapi itulah realiti. Okay? AE ni apa? AE ni adverse effect, maksudnya dia beri terkesan yang teruk lah. Okay? Yang ni pula tentang yang ni dia kata apa? 60% are affected. Maksudnya orang yang kena eczema tu dalam tempoh setahun yang pertama tu dia akan terkesan sangat-sangat teruk. Okay? Kalau you lah tengok anak-anak macam ni kan, you punya anak macam ni, macam mana perasaan kan? Okay? Sangat-sangat sayu lah. Okay? Kita tak boleh nak rasa happy lah kita tengok anak ni. Okay? Kalau saya tak boleh nak. And then kalau asma, 300 juta orang terkesan disebabkan asma. Sangat banyak 300 juta tu jumlah yang sangat-sangat besar. Dan akan meningkat ke 400 juta. Bayangkan, hebatnya kesan lah. Sebabkan kita, negara makin maju tapi kesihatan makin terkesan. Okay, ada yang meninggal disebabkan asma ni 250,000 orang yang meninggal. Kalau anda adalah sesuatu yang boleh membantu untuk nak elakkan, cegahkan, why not kita usahakan? Okay, why not kita usahakan? Okay, sebab apa? Sebab pencemaran udara ni datang daripada banyaklah bentuk pembinaan, okay? Pembakaran hutan, kilang dan sebagainya. Okay? Kalau kilang kat Malaysia ni memang tak kira banyak dia. Kan? Kilang yang haram, kilang yang tak haramnya. Kan? Sangat-sangat banyak. Every day kita boleh dengar lah masalah pencemaran udara ni. Right? So yang ni masalah-masalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pencemaran udara ni. Contohnya ada asma, TB dan sebagainya. Biasa saya akan tanya kan, yang mana yang you paling concern? Cuba you jawab. Kan? Mana yang you tahu yang you concern lah benda tu. You kenal ke orang yang ada TB ke? You kenal orang yang ada cystic fibrosis ke? Yang kenal yang ada kanser ke? Right? Yang mana yang you concern? Kan? Kanser. Right? Mak saya kena kanser. Right? Sedih tengok live. Sedih ingat. For 7 years dia cuba survive, end up dia meninggal. For 7 years. Okay? Ayah saya bagi tahulah, dia expand lah untuk swasta lah, swasta semua. Dia kata almost $1 million. $1 million tu. Kan? $1 juta. Masa tu
Saya bukan ahli MWave, saya tak tahu ada atmosfer scan ni. Kalau tahu, saya rasa ayah saya mungkin beli 2-3 mungkin untuk mak saya. Right? So cegah kan, mana yang membantu, usahakan. Right? Mana yang you concern, mana yang berlaku dalam you punya family, you should concern tentang benda ni. Okay? Kerana apa? Kerana dia datang daripada pencemaran udara juga. Okay? Cuma sekarang ni mungkin anda tertanya kan, so perlukah perawat udara dalam rumah? Kan? Dan tadi dekat luar kan, dekat dalam perlu ke? Kan? So dekat dalam memang sangat perlu. Sebab ni saya beritahu sebab apa. Okay, jadi Malaysia memang tempat pertama pencemaran udara yang tertinggi. Okay. So kalau anda tanya, kalau kita tanya, udara kat dalam dengan kat luar mana lagi bersih? Okay. Kalau anda dengar tadi, anda akan cakap apa? Anda akan cakap yang apa, yang luar lah lagi kotor, betul? Kan? Kalau anda tahu tadi. Right? Faktanya adalah udara dalam lagi kotor. Bayangkan. Udara tadi luar tu kotor lah. Dalam ni 5 kali ganda lagi kotor. Sebab apa? Sebab ni data daripada US Protection EPA, bukannya badan-badan kecil-kecil ni, badan besar. Sebab apa? Sebab kita punya perumahan sekarang ni, kita banyak duduk dalam indoor. Kita pasang aircon, kita tutup. Kan? Kita nak elak orang curi, kita tutup. Kan? Kita banyak duduk dalam kawasan tertutup. Kan? Sebab itulah 5 kali ganda lebih terkesan kebanyakan. Right? So apa yang ada dalam rumah kita, haiwan, sampai ada kucing, anda akan rasa. Apa, hidung selalu sumbat kan. Bahan kimia dekat cat. Baru cat tu pasal tak ada bau-bau cat tu. Bau cat tu dia hasilkan formaldehyde, gas yang beracun yang boleh efek lah pada diri. Kalau expose terlalu banyak boleh membuatkan kanser juga kan. Bau aktiviti memasak, kalau anda masak kat dalam rumah, bahan cemar daripada bahan binaan dan kabut kan. Ni semua yang menyumbang dalam rumah kita. Bila kita tertutup, semua tu dia pusing, sekelip dalam rumah tadi. Nampak kan? Okay. So apa yang ada lagi dalam rumah kita ni? Macamlah kan. Yang apa yang VOC dia cakap dia, gas-gas yang daripada bau-bau cat tadi, mikroorganisma pun ada. Right? Kalau kat Malaysia, ini yang dulu punya 9,000, sekarang 17,000. Cukuplah bagi saya, cukup kan. Untuk kita sedar yang ada yang tak nampak but it can kill. Ada yang tak nampak, it can kill. Cukup bagi kita sedar. Cukup bagi kita untuk tahu kualiti udara ni penting. Kan? Kualiti udara ni penting. So ini juga paper saya dapat daripada seorang doktor tu, dia kongsi, dia kata memang apa, pencemaran udara boleh membantulah kan kita ni terkesan dengan COVID-19 juga. Jadi usahalah cegah. Usaha cegah daripada rumah. So ni saya cakap tadi, kitaran kita ni memang kita dalam kebanyakannya dalam indoor je kebanyakan. Sekarang ni PKP memang indoor 100%. Right? Saya pun tak ingatlah bila last saya keluar. Kan? Saya di rumah. Kan? Dr. Umi pun kita ingat. Bila last keluar? Tak keluar dah rasa. Kan? Ketika bulan yang lalu mungkin. Kan? So itulah rutin sekarang. Ini data dari WHO. Data dari WHO kata apa? Kematian yang berkaitan dengan pencemaran udara dengan dalam rumah. 7 juta orang yang meninggal disebabkan pencemaran udara dan luar dan nampak. Kenapa? Kerana kesan yang paling besar sekali adalah 34% ni adalah jantung. Kalau paru-paru tadi kan, rosak satu you boleh cover satu lagi lah. Ibaratnya begitulah. Tapi kalau jantung out, habis. Kan? Tak boleh buat apa dah. Sekarang pun kita banyak mendengar bau ni pun, kawan saya lah ada seorang yang meninggal disebabkan penyakit jantung juga. Kan? Tak sedar dia kena. Muda lagi, sangat muda lagi. Kalau kita boleh cegah, kita cegah. Hidup kita ni sekali saja. Bila dah tak ada nilai lah duit. Tak ada nilai duit. So ini satu video daripada UNICEF. Bukan saya reka ni, video daripada UNICEF. Dia cerita apa? Dia apa? Kesan pencemaran udara ni terhadap otak anak-anak. So bila ada pencemaran udara, kan, dia cakap dia, udara tu dia masuk dalam badan kita. Kan? Itulah ibarat dia. Bahan-bahan cemar tu situ. Halus je. Kan? Cuma dia bukan sekadar dia lekat kat bulu-bulu kita, dia boleh masuk dekat bahagian rongga, kan, kita punya rongga apa, paru-paru kita, dan paru-paru tu masuk serap pula dalam kita punya saluran darah. Bila masuk saluran darah, itulah mula melalui semua organ-organ kita lah. Memang scary tengok ni, memang scary tengok tapi itulah realiti dia. Everyday kita terdedah. Dia akan masuk dekat saluran sampai ke kita punya otak kita.
dan otak kanak-kanak tu lah, dan dia beri kesan pada neuron kat otak kanak-kanak tu yang tu yang menyebabkan kesan pada perkembangan otak kanak-kanak. Okay? Tapi bukan sebenarnya kodak otak je lah, semua sekali kan. Yang kira apa, ischemic heart disease semua yang boleh beri kesan disebabkan dari pencemaran udara tadi. Okay? Jadi bila dia masuk dalam rumah anda, dia sekelip je kat rumah. Tu yang kawan saya tadi lah, yang duduk tingkat 15 pun boleh kena influenza. Sebab apa? Sebab bila dia bawa, dia masuk dalam, dia sekelip dalam tu je. Nampak? Right? So ini data daripada negara Malaysia lah, negara Malaysia sendiri. Tadi WHO secara keseluruhan. Okay, yang ni Malaysia. Malaysia pun memang kata yang paling tinggi 13.9 ischemic heart disease. Okay. Tolonglah be safe semua. Okay. Tolong be safe semua. Okay. Cegah, bantu diri anda sendiri, ikhtiar, cegah diri kita daripada tak ada guna lah sebenarnya. Kalau anda ada apa, kalau nyawa dah tak ada guna lah. Kan? Tak guna lah yang lain-lain. Alright. Yang ni yang apa yang di kampung apa pneumonia, katakan paru-paru. Yang ni yang di bandar ischemic heart disease tadi. Right? Memang penyakit jantung ischemic ni memang kekal nombor 1. Right? Ni yang saya jadi. Kenapa anda kena concern tentang size micron tu? Kenapa? Sebab kalau anda tengok sini, kalau dia size micron ni dia 10, PM10, maksudnya size dia tu 10 lah, besar. Dia masuk dalam mulut kita dan kita akan batuk kan. Kita akan apa? Kita akan bersin dengan kita akan keluarkan kahak ni dan hilang dah. Settle. Yang problem dia 2.5 if size dia 2.5 and below, dia masuk dalam paru-paru jantung kita tak bagi, dia tak ada bagi efek apa-apa. Rasa macam okey je. Sedar-sedar sakit jantung, sakit paru-paru. Tu je yang kita risaukan. Faham? Itu penting kita tahu. Kenapa nak tahu Cik Rahman ekor ni? Sebab ada kaitan dengan badan kita. Ada kaitan dengan badan kita. And you have to know. Kita kena tahu. Okay? So kita tak naklah life kita ni dikelilingi dengan ubat. Saya dah lihat dah guru saya sendiri. Saya dah lihat dah mak saya sendiri hidup keliling dengan ubat ni. Saya tak mahu. Okay? And you boleh pilih malam ni untuk ubah anda punya masa hadapan anda. Right? So anak-anak kita pun kita tak naklah mereka ni hidup dalam hospital. Kalau dia tak nak pergilah hospital kalau okey, ke kat rumah je. Okay? Kalau bukan anda pun at least anak-anak kita boleh cegah. Okey? So yang ni kita punya HEPA filter tadi. Apa terjadilah kat HEPA filter tu? Dia bila dah lepas tahun ataupun tahun atau lebih lah, dia akan jadi hitam jadi. Okey? Dia ikut penggunaan jadi saya share. Kalau carbon filter dia akan jadi putih ni. Okay? Ibaratnya macam inilah kita punya jantung kita. Okay? Kalau anda tak ada penapis udara ni kat rumah. Okay? Tapi yang pilih yang mana ni? Kena ada 3 tadi. Okay? So hargailah diri kita sebelum terpaksa anda mengubati. Right? So faktor penyakit ni ada 3. Okay? Saya bukanlah kata yang udara yang beri kesan segala-galanya. Tidak. Dia ada 3. Ada yang daripada gaya hidup kita, persekitaran dengan stres dia. Semua ni kena jaga. Tapi kenapa kita fokus dekat persekitaran? Sebab persekitaran ni antara yang kita tak boleh nak elak. Kan? Apa yang ada di dalam rumah kita, itulah yang ada. Right? So apa yang kita boleh buat lah, kita letakkan perawat udara dalam rumah kita untuk nak cegah perkara. Okay? Kalau makan, kita boleh pilih nak makan ke tak nak makan. Kan? Okay, kita boleh pilih makanan yang sihat lah. Tapi persekitaran, tak boleh. Okay? So ni paper. Kalau anda nak tahulah jenis-jenis berkaitan kan, betul ke perawat udara ni kesan kepada ada menyebabkan penyakit dan sebagainya. So memang ada paper air pollution dan stroke. Okay? Air pollution kaitan dengan stroke. Anda boleh baca. Alright? Ini air pollution kaitan dengan diabetes kan, penyakit kencing manis pun ada kaitan juga kan. Boleh baca sendiri. Dekat ni saya dah bagi sumber-sumber ni, anda search je topik ni, nanti anda jumpalah artikel ni. Okay? Yang ni antara orang yang guna perawat udara. Nampak anak-anak dia yang kena eczema tu, nampak dia clear. Kan? Dia tidur, lama dia. Okay? So ni saya tunjukkan komen orang yang dah guna. Ada yang memang apa, anak dia dah jadi kurang sesepu. Kan? Ada yang dia tengok sangat-sangat sensitif lah kat rumah dia. Macam mana servis lagi saya kongsikan. Macam mana servis saya kongsi lagi. Okay? Ada yang bau pampers anak-anak kan. Yang anak ada ramai, bau pampers kuat kan. Boleh hilangkan bau. Nampak kan? Okay. Ni soalan puan tadi kan. Soalan puan Ruby. Maintenance macam mana? Saya servis. Okay. So senang je. Kita punya servis ni sangat mudah.
Okay, kenapa saya kata mudah? Sebab macam ni. Kita punya perawat udara ni, kita ada 3 penapis ni. Kita ada 3 penapis. Maksudnya kita kena servis 3 penapis ni lah. Okay. So macam mana penapis tu macam mana? Saya tunjuk. Ini saya tunjuk video sikit. Okay. So kalau ada perasan kita punya perawat udara ni tak ada skru. Boleh buka macam tu je. Ni video saya ni. Boleh. Kan? Ni saya rakam sendiri video untuk anda malam ni. Okay. So ini kita punya pre-filter kita. Okay. Boleh buka macam tu je. Sangat-sangat mudah. Ini kita punya HEPA filter. Anda just tolak macam tu. And then boleh cabut. Nampak? Senang je. Tak perlu panggil orang datang rumah nak servis. Sangat-sangat mudah anda boleh buat sendiri. Minta anak anda umur 10 tahun pun boleh buat. Okay. So dia sangat-sangat tebal. Patutlah best video ni. Okay. Betul Dr. Shah tu tadi. Okay. Right. So bahan yang kuasa dan tebal lah. Tebal. Okay. So saya minta maaf saya punya ni tak ada video. Sorry. Tak ada suara. Tak ada music. Sorry. Kalau ada music you rasa biasa. Okay. So bahan yang kualiti 2.5 cm. And then kita punya motor. Motor ni pun penting juga. Motor. Kan? So kita punya Emissary Sky. Okay. Warranty 5 tahun. Warranty 5 tahun. Okay. So teknologi daripada Jerman. Ini mesin ataupun enjin yang sama digunakan kereta Ferrari. Bayangkan, dahsyat kita punya enjin. Right? So mudah tak cara nak pasang dia? Nak cabut pasang senang tak? Senang. Kan? Sangat-sangat mudah. Kalau yang Mini Sky tu dia 3-in-1. Ya betul. Mini ni 3-in-1. Jadi saya tunjuk yang Mini punya. Okay? Mudah je pasang, ya Allah. Kan? Berapa minit je, tak sampai 3 minit. Okay? Right? Mudah, anda boleh buat sini kat rumah. So ada 3 penapis kat sini. Okay? Yang pertama ni kita panggil prapenuras. Prapenuras. Okay? Saya padam je lah. Saya hide dulu. Kan? Saya nak hidekan yang bagian atas sekejap. Ni. Okay. So pertama ni dia prapenuras. So yang ni memang you memang kena bersihkan lah. Ini, this one. You jangan buang, dibersihkan. Tak boleh tukar baru. So ini habuk habuk ni. Okay, yang ni lepas 3 minggu lah dia gunakan. So anda boleh guna, kalau anda nak guna air, kalau anda nak bersihkan guna air macam ni, okay, anda kena pastikan anda tunggu kering dulu lah baru pasang. Okay. Sebab apa? Sebab kalau you nampak tadi dia attach dengan HEPA filter kan. Okay. So HEPA filter tu dia perangkap bakteria dengan virus tadi. Bakteria ni dia sukalah keadaan-keadaan yang lembab. Okay. So yang ni dia apa? Yang first kan. Boleh guna apa? Boleh guna air. Yang ni pula kan, you boleh guna vacuum. Okay. Boleh guna vacuum. Alright. So ini yang selepas 2 minggu. Fine. Okay. So anda boleh guna vacuum. Sedut. Okay. Tapi saya sarankan keluarkan dulu filter ni. Yang dia tak keluarkan. Tapi anda boleh sedut itu nampak. Anda sedut, tengok berapa banyak habuk dia. Okay. Nampak? Sangat-sangatlah banyak habuk. Fine. Okay. So tu pre-filter. Pre-filter anda boleh servis sendiri. Video ni tak sampai seminit pun. Siap dah. Kan? Tak perlu panggil orang datang. Dah sedut je dengan vacuum. Okay. Yang kedua yang HEPA dengan carbon filter ni anda kena tukar baru. Okay. Kalau nak kena servis 2-3 minit pun malas, saya tak tahulah nak macam. Saya tak boleh tolong lah. Kan? Okay. Sangat mudah je. Kan? Okay. Saya selalu tanya kalau orang tu dia kata saya malas lah tuan. Kan? Saya tanya dia, malas tu baik ke tak baik? Kan? Malas tu bagus ke tak bagus? Kan? Atau malas tu baik ke ataupun rajin tu baik? Rajin tu baik. Kan? Buat sendiri apa yang kita boleh buat, kita buat sendiri. Kan? Malas tu yang tak bagus sebenarnya. Okay? Right? So sekarang ni kita ada yang besar, kita ada yang puan tadilah tanya. Okay? So yang mini kita ada 3-in-1 filter. Filter 3-in-1. Filter 3-in-1. So dia ada carbon filter semua, dia campur semua sekali. Okay? Malas tak baik, betul? Cik Ashraf. Malas tu tak baik. Okay? Nak servis 3 minit malas. Ya Allah. Man. Malas tu baik ke tak baik? Tak baik, malas. So Emissary Sky jadikan kita rajin. Bagus. Alright? So ATS mini ni dia 3-in-1. Dia gabungkan semua sekali. So anda tukar satu je lah. Tukar satu je. Okay, betul Puan Nurul. Okay, mini baru sahaja. Okay, mini baru saja, betul. Mini baru saja dilancarkan pada bulan lalu. Okay. So apa beza mini dengan ATS Sky ni? Apa beza yang besar dengan kecil? Kan? Bezanya adalah, jadi saya jawab soalan Puan Ruby. Okay? Bezanya adalah CADR dia. Kadar keluasan dia cover. Okay? Jadi ini 300 cubic feet per minit. Ini 330. So lebih kurang.
Kalau saiz bilik kita 200 square feet ni macam ni. Okey. 200 square feet ni saya ada gambar, tak ada gambar Okey, 200 square feet ni macam ni. 200 square feet ni dia sama macam garaj kita. Sama macam garaj, saya lupa nak masuk gambar, tahu Sama macam garaj yang boleh masuk satu kereta. Kalau dekat US ke dekat negara-negara barat lah. Dia kan ada garaj kan, ada garaj kereta. So kalau boleh masuk satu kereta saja, itu kita panggil 200 square feet. Ataupun bilik kita kebanyakannya 200 square feet lah bilik kita. Okey. Jadi dengan 200 square feet ni, kalau ATS mini ni dia boleh bersihkan dalam masa 15 minit. 15 minit. Dia on 15 minit, bersih dalam udara. Okey. Tapi kalau ATS Sky, saiz dia 465 square feet. Kalau ayah saya ni dia mahir lah bidang-bidang kontraktor ni, dia kata 40 kaki, dia kata senang. 40 kaki. Bila tengok tempat tu 40 kaki, itulah yang dia boleh cover. Okey. Ataupun satu garaj yang boleh muat 2 kereta. Macam tu. Kalau anda nak bayangkan, kalau ada rumah kita ada garaj, ada 2 kereta, macam itulah saiz besarnya saiz. Okey. So soalan Puan Ruby tadi, HEPA dengan carbon filter seeloknya tukar selepas berapa lama? Okey. Sebenarnya kalau anda tengok sini, ada dah. Okay. Dia nak tukar berapa lama Nak tukar berapa lama sebenarnya dia bergantung kepada kepenggunaan kita. Okey, Puan Ruby. Sebab apa saya kata itu So sebelum tu saya nak bagi tahu kita ada juga apps. Kita ada apps juga. Okey. Yang apps ni jadi saya tunjuklah apps ni. Okey. Dalam sama apps ni you boleh tengok kan. This one. You boleh tengok berapa persen yang you dah guna. Dia macam ni lah. Kalau kita onkan kita punya perawat udara 24 hours dengan kita onkan 12 jam juga kan. You rasa mana lagi cepat habis filter? Mestilah 24 jam, betul. Begitu jugalah kalau kita on kita punya ni, dia boleh saya tunjuk video je kan. Dia boleh adjust dia punya speed kan. Begitu jugalah kalau you adjust speed dia 5 contoh, you buka 5 kan. And then you on 24 hours. Mungkin HEPA filter dengan carbon filter tu mungkin 5 bulan habis lah. Okay. Tapi kalau you on mungkin sehari mungkin dalam 6 jam itu. Waktu yang you ada kat rumah lah. Bila kita balik rumah, baru kita on. Kan? Contoh dalam 6 jam, contoh lah. Kan? Atau kita on waktu kita tidur je. Tidur baru kita on. Atau waktu kita duduk kat bilik tidur, baru kita on kan. Okay? Itu dalam 6 jam. Boleh, HEPA filter ni boleh cecah 3 ke 4 tahun. 3 ke 4 tahun. Okay? Kalau anda duit tak ada masalah, anda on je lah 24 hours. On je 24 hours. Okay? Saya duduk rumah 24 jam, so on je 24 hours. Okay? On je 24 hours. Okay, kalau on 24 hours, biasanya HEPA filter dengan carbon filter ni, dia kalau anda tak buat full speed lah kan. Anda tak buat full speed, biasanya dalam 1 ke 2 tahun. 1 ke 2 tahun. Okay? Kalau brand X biasanya 6 bulan. Sebab apa? Sebab HEPA filter dia lebih kecil. Okay? Yang kita punya ni besar. You tengok tadi kan. So ini saya cerita sikit apps ni. Okay? So you boleh control on dengan off kat sini. Okay, on off kat sini kan. Okay, senang nak explain kat customer. Okay. Jangan memang nak beli. Okay. Apa-apa, senang explain kat customer. Okay. So harap faham sikit. So you boleh on kat sini kan. Contohnya nak balik rumah, you on lah siap-siap. Nampak tak? And then you boleh buat turbo. Okay. Turbo ni biasanya tengok keadaan lah kayak yang mula turbo. Okay, macam udara ni kotor sangat kan. And then ni boleh buat night mode so malam-malam dia akan jadi gelap. Okay. Okay. And then at the same time you boleh nampak kualiti udara di dalam rumah. So memang canggih kan. So saya suka ni dalam rumah ni. So biasanya lah pengalaman saya biasanya dia petang ke malam. Udara pagi-pagi tu biasanya bersih. Dia biasanya petang ke malam tu yang sikit kotor sikit. Jadi kalau you nak buat turbo mungkin you balik kerja you tekan turbo. Balik kerja tekan turbo. Saya pernah ada satu rumah yang dia pelanggan saya. Saya tengok dia punya app quality monitor yang dalam rumah tu. Memang saya terkejut Dia duduk rumah dia tingkat 10 itu kan. Tapi saya tengok dia punya pencemaran ataupun dia punya kualiti udara dalam rumah lah kan. Memang waktu orang nak keluar kerja tu pukul 8 ataupun pukul 6 petang balik rumah kan. Tinggi, sangat tinggi. Saya cakap tadi, kualiti ataupun pencemaran udara lah kan. Dia tak kira berapa tingkat. Tak kira berapa tingkat anda. Kalau ikut kan duduk tingkat 8 tak kurang lah. No.
Okay. Udara ni bukan sifat macam tu. Okay. So soalan yang terakhir, berapa harga dia? Berapa harga? Okay. So harga yang saya nak bagi tahu ni harga yang you boleh cegah daripada rawatan kos ni. Okay. Iaitu apa contoh? Ini angiogram, pembedahan berkaitan dengan jantung. Nampak RM5,000 anda boleh cegah kan, okay, daripada kena perawatan RM5,000 anda bayar. Okay. So ni bypass itu RM25,000. Bukan sekarang saya faham, bukan sekarang. Okay. But kalau kemungkinan akan datang anda boleh cegah awal-awal. Anda boleh cegah awal-awal. Okay. Sebenarnya bukan kaitan dengan duit ni pun. Anda bila dah kena rawat tu, dah kena duduk sana dah kan. Okay. Dah berhari-hari nak kena duduk ke hospital, rawatannya lagi. Okay. Bukan kaitan dengan duit sekadar duit saja, masa kita. Okay. So berapa harga dia? In total lah kan, harga dia 5218, okay, dan tukar filter ni saya campur-campur semua, okay, dalam RM3.38 sehari. Kalau anda beli air coconut shake dah RM5 sehari dah. Okay. So tinggal RM5 sehari beli perawat udara. Ibaratnya macam tu. Kan? Tapi it's true. It's true kan. Okay. Kalau kita order makan, boleh tak siapa yang nak kongsi-kongsi sini? Anda order makan aku pandang agak selalu berapa ringgit sehari? Biasanya RM15 ke RM25 sehari. Okay. Kedai RM15 ni seorang pun dah RM15. Okay. So anda tangguh kan. Okay. Tangguh makan kat luar, masak kat rumah. Anda boleh beli perawat udara. Ibaratnya macam tu. Okay. Yang ni apa yang ni? Starbucks tu. Tea Life pun apa? Satu cup ni dah RM8.50. Ada rasa nak beli kat anak je? Hold kejap. Anak lepas 5 tahun baru kita beli. Ibaratnya itulah. Okay. Save untuk nak dapatkan cegah keluarga kita daripada tahan je 5 tahun. Okay. So tukar daripada Starbucks kepada ATS Sky kan. Ni yang baru ramai orang beli kan. Apa nama ni? Ni apa? Thermomix kan, Thermomix. Right? So orang yang RM7,000 sebulan pun RM7,000 kan orang boleh beli kan. So kalau anda nak pilih yang mana? Kiri ke kanan? Nak pilih yang kanan lah, yang kanan. Okay. Sebab apa yang ni sekadar memudahkan masa. Yang ni buat kayu ada masa yang lebih. Right? So kalau anda rasa mahal, anda tengok ni semua dia just collect apa? Kerja dia collect sampah plastik je. Tapi dia pun boleh ada apa? Ada perawat udara sendiri dalam rumah. Okay? So soalan saya, berapa harga masa itu anda? Okay? Cuba anda malam ni ingat balik kan. Siapa yang dalam kehidupan anda yang anda tak ada dah masa dengan dia. So, dia dah tak ada dalam life. So kalau anda boleh kembalikan dia, agak berapa harga dia? Itulah ibaratnya. Okay? Nilai masa dalam hidup kita. Okay? Nilai masa dalam hidup kita. So ini Permaisuri Agung pun ada dekat klinik pun orang nak impact pun. Kenapa ada juga kan? If kita boleh cegah, if kita boleh membantu, why not kita invest kan? Harga masa hidup kita tidak ternilai. So nampak banyak negara dah, Medan, Taiwan, Singapura kan, banyak negara dah yang pakai. Right? So kita confident, yakin je. Okay? Yakin je itu guna. So kalau you nak compare brand-brand lain, macam saya cakap tadi kan, tanya dia, ada tak LG UK? Macam mana jimat elektrik? So kita ni pun jimat elektrik kalau you on 24 hours pun RM2.50 lah lebih kurang kan, sebulan. Memang sangat-sangat jimat. Boleh kawan handphone, okay, senarai kuman virus yang boleh tapis, okay, boleh servis sendiri. Cuma yang dua ni lah yang power. Okay. You boleh claim macam-macam, bertanya dia. Bahan apa yang tapis boleh tapis, ada tak pihak ketiga. Itu je kan. Tak ada benda tu, lah. Okay. So ini 7 kelebihan atmosphere scan. Tanya kos elektrik tu untuk kegunaan maksimum ke macam mana. So kegunaan elektrik samalah juga. Saya bergantung pada kepenggunaan kita. Kalau kita on 24 hours kan, biasanya lah pengalaman saya less than RM5 lah. So, memang tak ada beza sangat. Memang tak ada beza sangat kat rumah saya. Okay. Tapi kalau logiknya, kalau you on yang full power turbo, memang elektrik tu akan jadi lagi banyak lah kan. Logiknya macam tu. Okay. Saya lupa nak tunjuk satu lagi. MPF kita tu kita boleh control. Okay. Saya nak tanya, tapis HEPA tu boleh tapis 0.3 mikron. Okay. Tetapi atmosphere claim udara ni boleh tapis macam mana tu ya. Okay. Macam ni. Soalan yang bijak, Cik Azwan. Okay. So, maksud ni macam ni maksudnya. Okay. HEPA filter ni, kenapa saya nak bagi
Analogi. Siapa ada contoh analogi? Dia ada perkara yang standard tapi kita buat lebih daripada standard. Kita buat lebih saja. Saya kalau nak bagi faham macam ni lah. Kalau kita buat assignment, lecturer kata apa? Kata you kena hantar assignment 25 hari bulan. You kena hantar assignment 25 hari bulan. Kan? Tapi kita esok dah hantar tu hari assignment. Settle tu. Kan? Itulah ibarat kat sini. Okay? Jadi HEPA filter ni standard. Okay? Standard. Minimum standard itu 0.3 mikron. Siapa yang capai 0.3 mikron, dia panggil HEPA filter. Okay? Tapi atmosphere sky kita ni boleh tapis lagi kecil daripada tu. Ibarat macam jaring, betul? Kata Seri tadi. Okay, ibarat macam jaring. Kalau kita ada jaring, kan? Kita nak tangkap ikan, tapi lubang jaring itu besar. Kan? So, dia akan lalu. Tapi HEPA filter ni, jaring dia lagi halus. Itu ibarat dia. Alright? So, standard. Okay? Kalau H13, Sky punya H13 untuk Europe, betul? Okay? H13 untuk Europe. Tapi sebenarnya the better than H13 lah. Dr. Homi sebenarnya. The better than H13. Sebab H13 sebenarnya 0.1 micron saja. Kita lebih better than that. Okay? Better than semua grade yang ada. Boleh. Kan? Dia kena ada grade ATS Sky. Boleh. Kan? Grade yang lagi power. Right? So, dia macam MyV ada basic, ada yang sport. Betul? Cik Ashraf, betul? Macam tu ibarat dia. Okay? Siapa tadi? Cik Azwan tadi membantu. Boleh faham? Okay. So 3 sebab mengapa anda kena dapatkan sekarang. Okay. Yang pertamanya lah ramai orang dah dapatkan. Okay. So ni bukan beli TV boleh. Ni bukan beli TV tau. Ni beli apa? Ni beli perawat udara ni. Kan? Apa beza ATS mini? Function sama kan? Tadi saya dah cerita tadi. Puan Syarain. So beza dia, Puan Syarah, dia punya function memang sama kan, tapi beza dia kadar keluasan. Jadi kalau ATS mini tu kita pasang contohnya dekat bilik yang lebih besar itulah kan. Okey, 465 square feet dia cakap ni contoh ruang tamu ke, mungkin dia ambil masa 2 kali ganda lebih lama lah daripada ATS kan. Right? Dia punya kadar masa dia untuk dia nak bersihkan udara. Kalau boleh tengok tak apa yang dah bertapis dekat kita punya HEPA itu. Kita boleh tengok tak apa yang dah ditapis. Maksudnya nak kena ada nama boleh kan. InsyaAllah nanti kita akan usahakan teknologi tu. Okay, soalan yang menarik soalan awal ni kan. So senarai yang kita boleh tapis tu kita boleh tengok dekat flyer memang ada. Terima kasih atas semua yang bagi soalan. Alright. Saya nak tertarik nak tahu. Okay, saya tertarik nak tahu. Okay, macam mana dia filter cockroaches. Okay, cockroach ni ada banyak lah. Okay, dia punya kotoran dia kan. Dia punya dia macam ni, macam hama najis dia. Najis dia tu kataan dia. Dia lupa dia najis dia. Okey, najis dia ni halus je. Okey. Kalau dia boleh dibawa oleh udara. Okey. So najis dia itulah yang boleh kesan pada badan kita. Right? Penyebab asma. Betul? Okay, so tu Dr. Homi tu reply tu. Okay. So yang pertama sebab kenapa? Sebab setiap minit kita ni berlalu organ kita terdedah. Right? So yang ni memang yang latest lah kan. Kita punya DG Datuk Isham pun kata apa? Isham kata airborne. Kan? COVID ni dah boleh sebar melalui airborne. Right? Maksudnya kalau kita positif lah, kita sesama ke, dia boleh stay kat udara kita for few hours. Right? So bila kita dah sesama ke, kalau orang tu COVID dan sebagainya kan, sesama ke, perawat udara tu dia akan sedut. Sayap lipas pun boleh tersekat. Sebab sayap lipas pun ringan, dia boleh lepas waktu dah arwah dah lipas tu. Maksudnya lipas dah mati lah. Okay, so lipas dalam mati dia boleh sekat lah lipat dia punya sayap. Okay. And then yang kedua ialah promosi harga kau-kau. Okay. So kalau anda dapat bulan ni, dapat NC mini bulan ni, anda dapat satu pelekat kecil ni. Okay. And then anda boleh trade in. Okay. Siapa yang ada brand X ataupun ada keluarga yang ada brand X, saya banyaklah saya jumpa yang ada tapi simpan.
Kan? Brand X ni simpan bawah katil. Tu, kan? Okay, so anda boleh trade in, kan, boleh dapat rebate RM250, maksudnya dapat kurang lah RM250 ataupun dapat kurang RM100 untuk tukar yang ini. So harga saya 3612, harga promosi dia 252959 sahaja. Okay. And the same time warranty 3 tahun. Warranty 3 tahun. So kalau anda nak tahu barang tu bagus ke tak, anda tengok berapa lama warranty dia. Okay. Kalau warranty 3 tahun tu maksudnya very good tu. Okay. Dan sama anda boleh buat ansuran 4 kali. 4 bulan, ansuran 4 bulan. So macam mana pembayaran ni? Kita ada ansuran kad kredit. Okay. So boleh 12 bulan. Kalau ada bank-bank yang lain boleh, anda boleh 24 bulan pun boleh. Okay. So kalau 12 bulan dengan 6 bulan ni memang 0% interest. 0% interest. Kalau anda ada kad kredit. Apply kat kredit sekarang. Boleh apply bank ke kan. And next lah EPP, Easy Payment Plan. Ni yang saya cakap tadi, khusus untuk bulan ni saja. Bulan ni saja kita ada promosi EPP. EPP ni maksudnya kita bayar 4 kali. So 722.50 sen. Okay. And then tunai cash lah 2950 lah. Alright. So yang besar pun anda boleh juga trade in. Anda boleh juga trade in yang besar. Okay. Yang elok ke rosak ke pun boleh tukar. Semua boleh tukar. Okay. So ini rebate RM550. Okay, yang apa yang kalau bawah 1,500 RM250 rebate. Yang rosak pun boleh. Okay. So harga asalnya 6447, anda dapat 5218 sahaja. Kan? Boleh ansuran 4 kali juga. Buat macam ni lah. Okay, kalau anda ada kad kredit, contoh bank rakyat, anda boleh apply 24 bulan itu. Okay. So RM210 je lah harga dia. RM215 lah. Okay. So anda kalau kad kredit dengan EPP ni, yang ni semua dia boleh dapat terus. Okay, dibeli hari ni terus dapat barang. Okay. So cashback sehingga RM500. Yang ketiga. Okay. Kalau you beli bulan ni, you dapat cashback RM500. So macam mana cashback dia? Okay. Dia sebenarnya cashback dia ni 10% daripada harga barang. 10% daripada harga barang tu. So kalau harga barang tu kan 558 kan. So you dapat RM515. Jadi ibarat macam first payment ni kan, dia punya first payment kan 1289. So you macam bayar half je lah. You bayar half je. Kalau you bayar, kalau you ada kad kredit kan 12 bulan, macam bulan pertama tu free. Okay, siap tambah RM100. Free dapat tambah RM100. Okay. Dan dapat barang yang paling baik dalam dunia lah kan. Right? So mall manalah yang pergi dapat RM500. So dapatkan sekarang kan. Memang dah ramai orang dah yang dapatkan dan you kena usaha dapatkan. Okay, get yours now at Nusa Sky. Okay, itu saja daripada saya. Ada siapa yang tanya soalan? Okay, ada soalan saya akan cuba jawab. Okay, siapa yang dah tak ada soalan, siapa yang dah clear malam ni, terus hubungi orang yang ajak anda. Okay, beritahu dia saya nak order 2. Kenapa nak order 2 pula? Satu untuk anda, satu untuk mak ayah anda. Habis kan? Nak order untuk anda je. Order untuk mak ayah sekali. Okay. Kalau atuk nenek ada lagi, order untuk orang sekali. So order 3 lah. Okay. Right. So kalau tak ada soalan, terima kasih sekali lagi atas semua yang hadir. Saya pass balik kepada MC hebat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana sharing Ruby Rahman tadi? Okey. Tulis sikit. Terbaik, hebat. Terima kasih kepada speaker Rahman. Okey. So saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Ruby Rahman dan Dr. Homi, tim AV kita, dan EDC Dr. Siti Firhat, Dr. Siti Ena, Dr. Firhat atas platform malam ini. Okey, saya nak tanya sikit. Okey. Tengok anda ni fokus ke tak sharing tadi? Okay, siapa yang dah yakin bahawa udara kotor boleh membunuh jiwa kita? Kalau yakin, tulis yakin bahawa sayang anak-anak kita, sayang mak ayah kita, sayang isteri kita. Kalau setuju, tulis setuju. Okey. Siapa yang yakin yang sistem rawatan udara atmosfer sky
adalah satu-satunya solution untuk anda merawat udara untuk mengelakkan anda dapat penyakit-penyakit kerana udara kotor. Kalau setuju, komen setuju. Okey, terbaik. Jadi malam ini anda boleh order terus 2. Okey, satu untuk anda, satu untuk keluarga yang anda sayang. Okey, antara duit dan nyawa, kesihatan kita, kesihatan itu yang lebih penting untuk kita, masa depan kita. Okey. So next saya nak berkongsi apakah program-program untuk akan datang. Okey. Okey. Malam ini kita tolong untuk besok. Hebat ni besok. Besok 8.30 malam kita punya PACE meeting. Product and System Education. Setiap minggu kita ada dan besok Platinum Dr. Izzati. Okay, Platinum yang hebat. Seorang doktor lagi nak berkongsi tentang makanan tambahan Nutrilite. Okey, jemput datang untuk anda jaga kesihatan anda, untuk anda kongsikan kepada kawan-kawan anda dan leadership daripada Emerald Kingsley, seorang leader yang sangat-sangat hebat, yang sangat fluent dia punya Melayu. Dan pengalaman saya dengar sharing beliau, memang dia punya sharing tip dan apa yang dia punya tip very practical untuk kita buat. So, boleh luangkan masa untuk dengar sharing Dr. Izzati dan Emerald Kingsley. Seterusnya, hari Jumaat, malam Sabtu. Ini memang leader yang very powerful. Okay, Sefaya Cikgu Hasani. Memang kalau anda ada kawan-kawan yang nak tahu peluang dalam krisis, tolong ajak mereka, invite mereka malam ini, malam Jumaat, malam Sabtu. Salah kalau tak ajak mereka. Sebab Sefaya Cikgu Hasani ni memang seorang yang sangat-sangat hebat. Sharing beliau sebelum ni, beliau berjaya mengumpulkan cash 500,000 dalam masa 2 tahun sahaja membina perniagaan yang akan beliau kongsikan nanti, yang membolehkan beliau menyelesaikan hutang-hutang beliau sebelum ini. Tolong ajak kawan anda dengar sharing beliau malam Sabtu nanti. Dan next, kita punya training yang very powerful untuk sesiapa yang mahukan pendapatan pasif RM500,000 satu tahun, iaitu program Go Supercore GSC pada 20 dan 21 Ogos. Untuk makluman okey, masa saya dulu sebelum musim PKP ni, sebelum virtual, saya pergi dah kali keempat. 4 kali saya pergi Go Supercore, yang fizikal yuran berbayar sebanyak RM250. Okey, dan early bird. Okey, early bird untuk Go Supercore yang kali pertama kalinya dibuat bahasa Melayu hanya berharga RM50 sahaja. Okey, RM50 sahaja. Saya dulu kena bayar RM250. Kalau anda serius nak menjana pendapatan RM500,000 satu tahun, cubakan diri anda untuk membeli tiket Go Supercore kerana anda perlu menjadi ahli TQG sebelum anda membeli tiket ini. Dan yang lagi best sebab sharing 2 hari adalah mereka yang telah pun mencapai RM500,000 satu tahun dan mereka berkongsi macam mana tip-tip mereka, macam mana cara, apa rahsia-rahsia mereka untuk mereka dapat RM500,000 satu tahun, dan anda dengar, anda juga boleh absorb dan anda boleh buat. Kalau anda nak berjaya, siapa yang boleh halang anda? Kalau anda decide anda nak give up, siapa lagi yang boleh bantu anda? Jadi tolong bantu diri anda sendiri. Jadi terima kasih kepada mereka yang datang malam ini. Kita teruskan perjuangan kita. Masih lagi berbaki
4 hari sebelum penamat bulan ini, dan kita sama-sama fight ke arah impian kita. Janganlah COVID-19 ini menghalang impian anda. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hai semua. Terima kasih. Terima kasih.